Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Kedua-dua euro dan pound sterling meningkat nilai berbanding dolar Amerika Syarikat. Semalam situasinya agak biasa. Bank of England menurunkan kadar faedah utama. Walau bagaimanapun, sokongan BOE terhadap Chancellor UK dianggap sebagai petanda potensi penurunan kadar faedah selanjutnya, walaupun kemungkinan lonjakan inflasi akibat perbelanjaan. Andrew Bailey turut menyatakan bahawa keadaan masih terkawal dan Bank of England akan terus menyokong ekonomi UK yang sedang terjejas. Dengan kata lain, pengawal sedia mungkin tidak akan menyemak semula pendekatannya dan akan terus menurunkan kadar faedah. Dalam konteks ini, pound sterling berjaya menebus sebahagian besar kerugian sebelumnya. Pada carta, kita dapat lihat lonjakan volatility semasa mesyuarat Fed. Namun, ini adalah sesuatu yang dijangka. Federal Reserve turut menurunkan kadar penanda arasnya kepada Julai 4.50 sehingga 4.75%. Dalam sidang akhbar, Jerome Powell cuba mengelak daripada menjawab soalan-soalan yang sensitif. Walaupun begitu, beliau menyatakan dengan jelas bahawa pengawal selia tidak berniat memenuhi semua kehendak pentadbiran baharu Rumah Putih. Fed adalah sepenuhnya bebas daripada keputusan politik dan ia hanya membuat keputusan berdasarkan keadaan ekonomi. Matlamat utama pengawal selia adalah ekonomi, bukan politik. Pengurusi Fed juga menekankan bahawa beliau tidak merancang untuk meninggalkan jawatannya. Kenyataan sedemikian dianggap sebagai petanda bullish untuk aset berisiko serta pasaran komoditi dan kripto. Sementara itu, dolar Amerika Syarikat gagal menerima sokongan yang dijangkakan. Walaupun pendirian Federal Reserve kekal sama pada bulan Disember, Fed mungkin akan membuat keputusan lain mengenai kadar faedah. Banyak yang akan bergantung pada data makroekonomi, terutamanya pasaran buruh. Hari ini dijangka lebih tenang tanpa laporan makroekonomi penting. Oleh itu, Itali akan mendedahkan angka pengeluaran industri dan jualan runcitnya. Perancis pula akan melaporkan imbangan dagangannya. Semua laporan ini kurang signifikan. Amerika Syarikat akan menerbitkan data sentimen pengguna yang dikira oleh University of Michigan. Indikator ini dijangka meningkat sedikit. Amerika Syarikat juga akan mengeluarkan data jangkaan inflasi. Namun, masih tidak pasti sama ada laporan-laporan ini dapat menyokong dolar Amerika Syarikat. Saya menjangkakan mata wang ini akan terus bergerak dalam saluran sedia ada. Sekarang kita beralih ke analisis teknikal. Untuk pasangan euro dolar, kemungkinan pembelian dari tahap 0.754 sekiranya berlaku false breakout. Sasaran dilihat pada 0.792. Jika pembeli berjaya mencapai tahap ini, awal hari ini breakout dengan ujian semula mungkin membolehkan pasangan ini naik ke 0.822. Pasangan ini sukar untuk naik lebih tinggi. Tapi jika ini berlaku, saya akan mempertimbangkan penjualan dari 0.855 dengan jangkaan pembetulan sebanyak 25 sehingga ke 30 pips. Penjualan juga boleh dimulakan dari 0.792 selepas false breakout dan dari 0.822. Perlu diingatkan, sentimen bearish masih kuat. False breakout dari dua kawasan ini mungkin memberi titik kemasukan jualan dengan sasaran pada 0.754 dan 0.715. Bagi pound British, ia sedang didagangkan berhampiran 1.2972. False breakout pada tahap ini akan memberi titik kemasukan penjualan tanpa kehadiran data fundamental. Pembetulan mungkin membawa pasangan ini ke 1.2935. Di situ, pembeli dijangka akan lebih aktif. Jika harga berjaya naik sebanyak 10 sehingga ke 15 pips dari 1.2935 selepas false breakout dan kemudian kembali ke tahap ini, adalah lebih baik untuk mengelak daripada membuat pembelian sehingga harga menyentuh 1.2829 dengan jangkaan pembetulan sebanyak 30 sehingga ke 35 pips. Pembelian boleh dipertimbangkan dari tahap 1.2935. Jika pembeli mencapai 1.2972 awal hari ini dan mengukuh di atasnya, pound sterling mungkin naik lebih tinggi ke 1.3006 atau 1.3040 di mana ia sesuai untuk penjualan.
penjualan boleh dimulakan dari 1.3006 dan 1.2972 hanya jika berlaku false breakout. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar, dan semoga berjumpa lagi.